Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Klip ini pada mulanya saya rancang untuk uh, rakam kepada keluarga untuk agar Ramadan kali ini tidak dirasai biasa. Ianya bukan sekadar bila datang Ramadan maka kita buat uh, amalan-amalan bulan Ramadan. Agar kita Ramadan datang dengan ada rasa seronok, ada rasa teruja, ada rasa peluang yang besar datang. Ada rasa nak mencapai apa tujuan Ramadan, kan? Agar rasa-rasa itu memberi kita iltizam, memberi kita satu semangat baru, memberi kita satu keazaman untuk berusaha sebaiknya pada Ramadan kali ini. So dalam klip yang ringkas ini saya nak bawa beberapa perhatian dan kita kerap lihat para salafus soleh begitu menanti-nantikan bulan ini. Yang ya mereka begitu teruja, mereka begitu membuat persediaan doa beberapa bulan sebelum Ramadan telah berlaku, kan. Jadi harapnya aura itu juga datang kepada kita. Kerana kita semua tahu bahawa Ramadan ini sangat istimewa. Ianya perlu dihadapi dengan penuh perhatian, penuh keterujaan, penuh semangat dan sebagainya, kan. Dan saya kira antara benda yang penting juga puasa, sistem puasa ni satu sistem yang Allah beri kepada kita. Bila satu sistem tu Allah yang keluarkan, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha bijaksana, dan sistem yang diberi sudah pasti mengandungi begitu banyak hikmah, begitu banyak kebaikan kepada kita semua. Yang kita jangan biarkan ianya begitu berlalu seperti biasa, kan. Kita kena ada iltizam, kita kena ada kesungguhan, kita kena cuba mencapai atau sekurang-kurangnya meningkat daripada apa yang kita hadapi sebelum daripada ini. Dan saya kira antara yang penting juga dalam amalan ibadah ni ialah apa yang kita bakal dapat daripadanya. InsyaAllah, sebagaimana kita sebut tadi, sistem yang Allah buat ni begitu banyak kebaikan, kan. So antara yang disebut-sebutkan jelas di dalam Nas ialah Ramadan ni, puasa ni bakal menghasilkan ketakwaan, kan. Itu sepatutnya jadi KPI besar kita, cita-cita besar kita ialah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan takwa ni satu benda yang saya tak mau pergi detail kepada definisi. Selalu disebut takwa ni ialah kita rasa hubungan kita yang begitu erat dengan Allah. Kita ingin menjauhkan segala apa yang Allah tidak suka. Kita ingin berhati-hati dalam menjalani kehidupan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dan memenuhi apa yang Allah kehendaki kepada kita, kan. Dan takwa ini sangat istimewa. Ada satu hadis yang maksudnya lebih kurang, sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang orang-orang," saya sebut dalam bahasa yang mudahlah, kan, "apakah yang ramai orang masuk syurga? Penyebab teramai orang masuk syurga. Bila orang masuk syurga ni apa antara yang menyebabkan ciri-ciri utama orang masuk syurga ini?" Dan Rasulullah jawab dua
dua yang terbesar kan. Ya. Satu ialah takwa Allah, kan? Takwa kepada Allah. Yang kedua, khuluqul azim, akhlak yang mulia. Kan? So kita bakal dapat peluang yang besar, kan? Peluang untuk memudahkan kita menuju ke syurga Allah. Yang kedua, saya kira antara benda yang sangat menarik yang sepatut kita cuba dapat, kan, iaitu peluang untuk kita menguasai diri. Menguasai diri ni satu benda yang bunyi macam mudah, tetapi saya kira tak mudah, kan. Menguasai diri ini kita membuat sesuatu mengikut apa yang kita rasa perlu buat, kan. Bukan kita dikuasai. Katalah contohnya gadget kita, kan. Sekarang ni kita begitu dikuasai gadget. Mudah tak untuk kita menjauhkan diri daripada gadget? Agak tak mudah, kan. Kita macam terikat, kita macam jika tiada gadget tu kita terasa sesuatu, kan. Itu seolah-olah gadget tu telah menguasai kita, bukan kita yang menguasai gadget. Walaupun gadget tu alat, kan, tapi dia jadi macam tu. Tapi kalau kita boleh menguasai diri, kan, bila kita menggunakan gadget, kita menggunakan mengikut kita rasa bila perlu guna, kita guna untuk manfaat, kan. Bila kita rasa perlu letak di tepi, kita boleh letak kerana kita menguasai diri, kan. Puasa ini mengajar kita bagaimana menguasai diri, kan. Kerana menguasai diri itu pada saya ianya salah satu masalah besar dalam hidup. Kita dikuasai oleh persekitaran, kita dikuasai oleh gadget, kita dikuasai oleh nafsu, kita dikuasai oleh keterbiasaan, sifat-sifat yang kurang elok atau yang kita hendak, kan. Tapi puasa ni bakal melatih kita agar kita boleh menguasai semuanya dengan begitu baik. Terutamanya dalam kita mengawal diri dari melakukan perkara yang Allah tidak suka. Itu satu benda yang sangat besar faedahnya kepada manusia. Ya, ini satu lagi yang sangat menarik bulan puasa ni. Ianya menyediakan satu suasana yang sangat kondusif, kan, untuk kita meraih pahala. Bukan sekadar meraih pahala, meraih bonus pahala, kan. Malah ramai ulama yang menyebutkan pahala yang berganda-ganda, kan. Allah ada menyebutkan, kata silap saya dalam hadis kursi, bahawa semua amalan ni ada bilangannya. Maksudnya ada gandaan dia, kan. Tetapi Allah menyebutkan untuk puasa ni Allah yang akan menentukan gandaan dia. Dan, sudah pasti gandaan dia sangat besar, kan. Dan bukan sekadar puasa, kan, dia datang dengan package berbagai peluang amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ni. Jadi dengan menyebutkan beberapa perkara tadi, jadi setelah kita menyebut beberapa perkara tadi, soalan seterusnya ialah apa yang kita hendak lakukan dalam Ramadan. Sebagaimana kita sebut tadi, kita nak jadikan Ramadan kali ini dan seterusnya Ramadan yang kita menghadapi dengan rasa, kita menghadapi dengan keterujaan, kita menghadapi dengan mission,
kita menghadapi dengan ada KPI yang kita nak capai. Ya, ini saya uh, berkongsi dalam keadaan orang awam, mungkin kepada orang yang alim, orang yang sudah tinggi makam dia, ada perkara-perkara yang lebih besar yang mereka cita-citakan kan. Tapi pada kita orang awam, ini saya ambil daripada Imam Ghazali kan. Untuk meningkatkan makam kita dari makam biasa kepada satu makam yang special sedikit kan. Imam Ghazali meletakkan 3 makam awam, makam special sikit kan, kemudian makam yang khusus lah kan. Ini nak meningkatkan makam kita daripada yang biasa kita buat selama ini kan. Dan selalunya ramai orang, ini yang teramai lah kan, ramai orang puasa itu menjaga makan dan minum. Imam Ghazali menambah kan, kepada orang yang meningkatkan kualiti puasa mereka kan. Bukan sekadar makan dan minum kan. Imam Ghazali menggariskan, banyak digariskan, tapi saya ambil 5 perkara ringkas yang kita berusaha kali ini untuk meningkatkannya kan. Pertama, secara umumnya ialah kita perlu menjauhi segala dosa, segala maksiat zahir dan batin. Secara umumnya macam tu. Kan, secara spesifiknya supaya kita lebih ada target dia kan. Pertama, jaga pandangan kita. Jaga mata kita dari melihat sesuatu yang tercela, sesuatu yang mungkar kan, atau sesuatu yang memalingkan dari ingat kepada Allah kan. Melihat gambar-gambar yang tidak sesuai, melihat YouTube yang tidak sesuai dan berbagailah kan. Saya rasa semua tahu perkara ini, cuma kali ini kita nak cuba melaksanakan dengan baik kan. Dan perkara kedua Imam Ghazali berpesan ialah mata, yang kedua lidah kita. Jaga perkataan-perkataan kita, terutama perkataan-perkataan sia-sia. Yang ni banyaklah, kalau kita nak jaga, kita nak kawal diri kita, memang banyak kita boleh buat. Ya, tapi kita kena buat kan. Biar jadi puasa kita itu bukan sekadar menahan makan dan minum, jaga perkataan kita. Bukan saja jaga tak bercakap, tapi jaga bila bercakap ialah perkataan yang tidak sia-sia. Elakkan perkataan yang berdusta, elakkan mengumpat, elakkan memfitnah. Dan perkara-perkara ni ialah kadang-kadang kita tak tersengaja. Dia jadi tak sengaja tu, bukan tak tersengaja, maksud dia suasana tu menjadikan kita bercakap. Maksud sayanya, bila kita katalah kita bersembang-sembang kan, bila bersembang tu dia tiba-tiba create berita tu kan. Poin saya sebut di sini ialah supaya kita create suasana agar suasana tu tak timbul kan. Suasana untuk bercakap benda-benda kotor, benda keji, benda menghina, benda-benda kebencian, benda-benda fitnah. Kita cuba tutup suasana tu. Kan, sama ada dalam grup WhatsApp kita, dalam sembang-sembang mengarut kita, sembang-sembang lara kita, cuba elakkan suasana tu. Ya, sekalipun ini semua tidak bermakna jangan bercakap kan. Cuma kawal
cakapan. Itu yang kita sebut tadi kan. Atau benda penting Ramadan ni juga, puasa ni ialah kita boleh menguasai diri kita. Dan kalaulah ianya boleh terbudaya dalam diri kita, dia akan memberi kebaikan yang sangat banyak kepada kita, kepada masyarakat, kepada ummah. Okey, mata, lidah, Imam Ghazali. Yang ketiga, telinga, kan? Dari mendengar benda-benda yang dilarang, benda yang diharamkan. Kan? Selepas telinga, anggota badan kita, kan? Tangan, kaki, kemaluan, kan? Elakkan dari terperangkap dalam dosa atau sesuatu yang tercela. Kan? Sama juga seperti tadi, elakkan dari berada dalam situasi itu atau terjebak dalam situasi itu. Yang tu pun kita start, kita cuba tutup. Jadikan satu azam kita. Dan yang terakhir, ini secara ringkas saja, Imam Ghazali pesan, kan, cegah dari terlalu banyak makan, kan. Bukan untuk membalas. Puasa ini bukan berkenaan dengan makan tak makan, bukan berkenaan dengan perkara tersebut, kan. Puasa objektif utama ialah untuk mencapai ketakwaan, kan. Jadi biar keterujaan kita ke arah tu, semangat kita ke arah tu, kan. Bukan isu makan, bukan isu berbagai isu lain lah, kan. Kita cuba fokuskan kali ini ke arah mencapai ketakwaan, ke arah menguasai diri kita, kan. Dalam melakukan benda-benda baik dan menjauhkan perkara-perkara yang tidak disukai Allah. Okey, dan antara benda yang sangat sangat penting juga bulan Ramadan ni, sebagaimana saya tunjukkan ayat 185 tu, kan. Bila Allah describe, inilah satu ayat yang ada perkataan Ramadan, kan. Dan dalam ayat ini bila Allah describe Ramadan tu ialah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran. Bukan cerita Ramadan itu ialah bulan tidak makan minum, kan. Tapi bulan tu bulan diturunkan Al-Quran. Saya tidak membawa maksud bahawa bukanlah isu besar puasa, bukan isu puasa tu bukan isu dalam bulan Ramadan, kan. Tapi nak menggambarkan betapa tingginya Al-Quran di dalam Ramadan. Maksud dia, antara benda besar di dalam bulan Ramadan juga ialah Al-Quran, kan. Suasana yang dibina oleh puasa tu ialah suasana yang memudahkan sentuhan hati kita dengan Quran, keasyikan kita dengan Al-Quran, kan. Dan bila kita sebut keasyikan interaksi kita dengan Quran ialah termasuk mendengar Quran, membaca Quran, memperbetulkan bacaan kita, meningkatkan hafazan kita, merenung mesej-mesej besar Allah, menghaluskan rasa hati kita apabila membaca mesej Allah dan seterusnya mengamalkannya, kan. Dan kita harap khususnya saya kira ramai juga orang yang semakin terperangkap dengan gadget, dengan teknologi, kan, yang menghabiskan masa yang negatif mereka dengan gadget. Dan sepatutnya ini jadi sangat terbalik, kan. Anda pun mungkin biasa dengar sebahagian even alim ulama kita, salafus soleh dahulu,
kan, para tabi'i dahulu, tabi'i kan. Mereka apabila tiba bulan Ramadan, hingga hatta pakar-pakar hadis kan, mereka berhenti mengajar hadis kan, untuk bulan Ramadan, untuk mereka menghabiskan masa mereka dengan Quran. Uh, saya juga agak takut untuk menyebut banyak-banyak perkara ni kan. Tolong doakan sama agar berkeupayaan untuk lebih masa kita dengan Al-Quran, kan? Mendengar, membaca, menghafal, tadabbur, kan? Dan mengamalkannya. Ya, begitu banyak amalan, bukan tidak terhad kepada apa yang disebut saja tadi, kan? Buatlah berbagai berbagai amalan yang disebutkan, kan? Banyakkan doa, banyakkan meminta kepada Allah, sedekah, dan sebagainya lah, kan? Termasuklah juga, tidaklah bermakna bila kita puasa tu kita perlu hanya pada diri kita saja, kan? Termasuk berdakwah. Malah para sahabat menunjukkan contoh, mereka teruskan jihad mereka pada bulan Ramadan ini. Ya, akhirul kalam. Saya nak ucapkan kepada semua, Ramadan Karim. Semoga kita menempuh Ramadan kali ini dengan penuh keterujaan, penuh semangat, penuh iltizam, penuh cita-cita, penuh hasrat untuk mencapai kebaikan Ramadan, untuk mencapai KPI Ramadan, dan harapnya Ramadan terus melatih kita. Jadikan ianya sebagai satu latihan untuk terbudaya selepas ini, kan? Apa yang kita dapat daripada bulan Ramadan ni. Jangan jadikan diri kita ni hamba Ramadan, jadikan kita hamba Allah, kan? Dan memanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Doa banyak-banyak, bantu saya sama, doa kepada saya sama, kan? Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.